program e-pembelajaran, pentaksiran risiko, pemahaman dan pematuhan. Klip video ini dilindungi di bawah Akta Hak Cipta 1987. Ia diterbitkan semata-mata bagi tujuan pembelajaran. Menyalin, menerbitkan semula, mengedarkan dan menontonkannya sama ada sepenuhnya atau sebahagiannya kepada orang awam tanpa kebenaran penerbit merupakan satu kesalahan di bawah Akta Hak Cipta 1987. Bahagian 3, pengurusan risiko sepintas lalu. Atau DAD, apakah objektif pembelajaran kursus untuk bahagian ini? Objektif pembelajaran kursus bahagian ini adalah untuk membincangkan hubung kait hazard, risiko, dan manusia, menghuraikan definisi hazard, risiko, dan bahaya, mengenal pasti garis panduan dan kod tata amalan yang diguna pakai, menghuraikan faedah pengurusan risiko, dan mentakrifkan teknik HIRARC atau High-Rate sepintas lalu. Apakah pula kandungan pembelajaran untuk bahagian ini atau DAD? Topik-topik yang dibincangkan di bahagian ini ialah pengenalan, takrifan, garis panduan dan kod tata amalan, faedah pengurusan risiko, dan HIRARC atau High-Rate sepintas lalu. Subtopik 1. Pengenalan. Hazard dan risiko wujud atau berpotensi wujud di mana-mana dan pada bila-bila masa dalam pelbagai bentuk. Dalam keadaan tertentu, manusia sanggup berhadapan dan berurusan dengan segala hazard dan risiko yang wujud atau berpotensi wujud. Dalam keadaan bagaimanakah manusia sanggup berhadapan dan berurusan dengan hazard dan risiko atau DAD? Manusia kerap berhadapan dan berurusan dengan hazard dan risiko disebabkan oleh kurang kesedaran dan pengetahuan tentang keselamatan dan kesihatan, tidak tahu atau tidak menyedari kewujudan hazard dan risiko, konflik kepentingan, keseronokan dan kepuasan dalam menghadapi hazard dan risiko. Ganjaran ditawarkan mengatasi keterukan hazard dan risiko yang dijangkakan, atau hazard dan risiko telah dikawal secara berkesan. Dalam semua keadaan, hazard di tempat kerja hendaklah diuruskan dan ditangani secara sistematik dan berkesan. Mengapa atau DAD? Objektif utamanya ialah untuk mengenal pasti semua faktor yang boleh menyebabkan kemudaratan kepada pekerja dan orang lain, iaitu hazard. Menimbangkan apakah kemungkinan sebenar mudarat akan menimpa sesiapa dalam keadaan tertentu dan kemungkinan keterukan yang disebabkannya, iaitu risiko. Dan membolehkan majikan merancang, melaksanakan dan memantau langkah-langkah pencegahan untuk memastikan risiko dikawal secukupnya pada setiap masa. Seterusnya, melindungi keselamatan dan kesihatan orang yang sedang bekerja dan orang lain yang mungkin terjejas berbangkit dari aktiviti kerja yang dijalankan. Subtopik 2. Takrifan. Antara perkataan yang atau DAD kerap sebut ialah hazard. Apakah hazard atau DAD? Tertakluk kepada garis panduan, kod tata amalan atau piawaian yang dirujuk, terdapat beberapa definisi hazard. Garis panduan pengenalpastian hazard, penaksiran risiko, dan kawalan risiko HIRARC, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, 2008 mentakrifkan. Hazard bermakna sesuatu punca atau sesuatu keadaan yang mempunyai potensi di mana boleh mendatangkan mudarat dalam bentuk kecederaan atau kesihatan yang buruk kepada manusia, kerosakan harta, kerosakan alam sekitar, atau gabungan daripada mana-mana mudarat tersebut. Manakala, garis panduan pengurusan risiko keselamatan dan kesihatan pekerjaan KKP untuk perusahaan kecil dan sederhana di negara-negara anggota ASEAN, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2020 pula mentakrifkan. Hazard bermakna sumber yang berpotensi menyebabkan kecederaan dan kesihatan yang buruk. Dan ISO 45001 2018, Sistem Pengurusan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan, keperluan dengan panduan penggunaan, mentakrifkan. Hazard bermakna sumber yang berpotensi menyebabkan kecederaan dan kesihatan yang buruk. Kecederaan dan kesihatan yang buruk pula bermakna kesan buruk terhadap keadaan fizikal, mental atau kognitif seseorang. Maaf atau DAD, bukankah hazard maknanya bahaya? Kebanyakan kamus mentakrifkan
hazard sebagai bahaya. Tetapi dalam pengurusan risiko bahaya dan hazard mempunyai makna yang berbeza. Jadi, apakah makna bahaya dalam pengurusan risiko atau DAD? Bahaya dalam pengurusan risiko merujuk kepada pendedahan relatif kepada hazard atau keadaan tidak selamat yang wujud apabila terdedah kepada hazard. Boleh tak Atok Dat ringkaskan makna hazard secara lebih mudah? Secara mudahnya, hazard ialah suatu punca atau keadaan, tidak termasuk tindakan atau tingkah laku tidak selamat, yang berpotensi menyebabkan kejadian tidak diingini berlaku dan membawa kesan mudarat. Bagaimana pula risiko atau DAD? Apakah maknanya? Adakah ia sama seperti yang difahami secara harfiah, iaitu kemungkinan sesuatu akan berlaku? Bagi pengurusan risiko, ia bukan setakat kemungkinan, tetapi juga merangkumi keterukan mudarat yang disebabkan oleh kejadian tidak diingini yang berlaku. Secara umumnya, garis panduan, kod tatah amalan dan piawaian yang dirujuk mentakrifkan. Risiko bermakna gabungan kemungkinan berlakunya kejadian atau pendedahan berbahaya yang berkaitan dengan kerja, dan keterukan kecederaan atau keuzuran yang disebabkan oleh kejadian atau pendedahan kepada hazard. Subtopik 3. Garis panduan dan kod tatah amalan. Atok Dat, apakah kod tatah amalan? Kod tatah amalan ialah satu set cadangan pendekatan untuk proses atau aktiviti tertentu yang dibangunkan oleh pihak berkuasa dengan kerjasama organisasi profesional atau kumpulan industri. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pendekatan piawai untuk proses atau aktiviti tertentu. Pematuhan kepadanya adalah secara sukarela, namun begitu, ia boleh diguna pakai sebagai peraturan oleh pihak berkuasa berkaitan. Apakah pula garis panduan atau DAD? Garis panduan lazimnya dibangunkan oleh pihak berkuasa atau organisasi profesional. Tujuannya adalah menetapkan kaedah untuk menjalankan tugas atau aktiviti tertentu. Sama seperti kod tatah amalan, pematuhan kepada garis panduan juga adalah secara sukarela. Apakah garis panduan yang perlu dirujuk sebagai panduan untuk pengurusan risiko Atok Dat? Antara garis panduan tersebut ialah garis panduan bagi pengenalpastian hazard, penaksiran risiko dan kawalan risiko (HIRARC), Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2008 dan garis panduan pengurusan risiko keselamatan dan kesihatan pekerjaan (KKP) untuk perusahaan kecil dan sederhana di negara-negara anggota ASEAN, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2020. Apakah pula kod tatah amalan yang perlu dirujuk bagi tujuan yang sama atau DAD? Semasa klip video ini disunting dan diterbitkan, masih belum ada kod tatah amalan yang diluluskan. Ia masih di peringkat cadangan di Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, iaitu Cadangan Kod Tatah Amalan Industri Pengurusan Risiko Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Bolehkah Atok Dat kongsikan kandungan utama garis panduan bagi pengenalpastian hazard, penaksiran risiko dan kawalan risiko (HIRARC), Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2008 Atok Dat? Garis panduan tersebut menggariskan rangka kerja atau cartah aliran untuk menjalankan dan melaksanakan pengenalpastian hazard, penaksiran risiko dan kawalan risiko. Proses atau aktiviti bagi tujuan tersebut dimulakan dengan mengelasifikasikan aktiviti kerja, diikuti dengan mewujudkan mekanisme bagi perundingan majikan pekerja yang terdiri daripada wakil majikan dan wakil pekerja, mengenal pasti hazard, menaksir risiko, menyediakan pelan tindakan kawalan risiko jika perlu, melaksanakan langkah kawalan, memantau serta menyemak dan mengkaji semula keberkesanan langkah kawalan, jika perlu, ulang semula langkah mengenal pasti hazard dan seterusnya. Bagaimana pula rangka kerja atau carta aliran pengurusan risiko di dalam garis panduan pengurusan risiko keselamatan dan kesihatan pekerjaan (KKP) untuk perusahaan kecil dan sederhana di negara-negara anggota ASEAN, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2020 atau DAD?
Garis panduan tersebut juga menetapkan proses atau aktiviti pengurusan risiko hendaklah dimulakan dengan mengelasifikasikan aktiviti kerja, diikuti dengan pengenalpastian hazard, penilaian risiko, menentukan kawalan risiko, dan penilaian semula risiko. Setelah pentaksiran risiko disiapkan dan diluluskan, melaksanakan kawalan risiko, merekodkan proses atau aktiviti pentaksiran risiko dan pelaksanaan langkah kawalan. Seterusnya, lakukan pemantauan dan buat semakan bagi menentukan keberkesanan langkah kawalan. Jika perlu, ulang semula langkah mengenal pasti hazard dan seterusnya. Garis panduan ini juga menetapkan keperluan komunikasi dan perundingan di antara majikan dengan pekerja di setiap proses atau aktiviti yang dijalankan bagi pengurusan risiko. Bagaimana pula rangka kerja atau cartah aliran di dalam cadangan tatah amalan industri pengurusan risiko keselamatan dan kesihatan pekerjaan, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan atau DAD? Kod tatah amalan tersebut mencadangkan beberapa peringkat bagi pengurusan risiko yang bermula dengan persediaan. Ia melibatkan pembentukan pasukan pengurusan risiko keselamatan dan kesihatan pekerjaan, penetapan skop penilaian risiko, dan pengumpulan maklumat berkaitan. Seterusnya, peringkat pentaksiran risiko melibatkan proses atau aktiviti, pengenalpastian hazard, penilaian risiko, penetapan kawalan risiko, dan penilaian semula risiko. Ia diikuti dengan peringkat pelaksanaan yang melibatkan kelulusan pentaksiran risiko, pelaksanaan tindakan, menghebahkan hazard dikenal pasti dan kawalannya, dan audit atau pemeriksaan berkala. Peringkat seterusnya ialah berkaitan rekod. Semua rekod berkaitan mesti diselenggara dan tersedia atas permintaan. Dan peringkat terakhir ialah semakan. Ia memerlukan kecukupan dan keberkesanan langkah kawalan yang dilaksanakan di semak melalui penilaian risiko secara berkala. Di manakah pengurusan risiko perlu dijalankan dan dilaksanakan atau DAD? Ia perlu dijalankan dan dilaksanakan untuk semua proses atau aktiviti kerja di tempat kerja, termasuk aktiviti kerja rutin dan bukan rutin dengan mengambil kira hazard di persekitaran, hazard yang berpunca dari luar, dan kemampuan, termasuk pengetahuan dan kemahiran mereka yang terlibat dengan aktiviti kerja berkaitan. Bilakah pula ia perlu dijalankan dan dilaksanakan atau DAD? Pengurusan risiko hendaklah dijalankan dan dilaksanakan secara berterusan sepanjang masa, termasuk sebelum memulakan apa-apa aktiviti kerja, selepas berlakunya sebarang perubahan, sebelum dan selepas melakukan apa-apa pengubahsuaian. Apabila hazard berkemungkinan menyebabkan ancaman ketara, tidak pasti sama ada kawalan sedia ada mencukupi ataupun tidak. Selepas berlakunya sebarang kejadian tidak diingini, dan sebelum melaksanakan apa-apa langkah pembetulan atau langkah pencegahan. Subtopik 4. Faedah pengurusan risiko. Atok DAD, apakah faedahnya menjalankan dan melaksanakan pengurusan risiko? Antara faedah menjalankan dan melaksanakan pengurusan risiko di tempat kerja termasuk membolehkan majikan mengurus risiko secara berstruktur dan sistematik, membantu majikan mematuhi keperluan undang-undang keselamatan dan kesihatan pekerjaan, meminimumkan kemalangan pekerjaan dan penyakit pekerjaan dengan mengurangkan risiko keselamatan dan kesihatan di tempat kerja, meminimumkan kos pampasan, perbelanjaan perubatan dan kos tersembunyi akibat daripada ketidakhadiran pekerja yang disebabkan oleh kemalangan pekerjaan atau penyakit pekerjaan, seperti moral pekerja di tahap rendah, kehilangan produktiviti, kerosakan reputasi, kesan ke atas kepuasan pelanggan akibat kelewatan projek dan sebagainya. Meningkatkan prestasi keseluruhan tempat kerja dan menggalakkan budaya kerja selamat di tempat kerja. Subtopik 5. HIRARC sepintas lalu. Atau DAD, apakah kaedah atau teknik yang perlu digunakan bagi menjalankan dan melaksanakan pengurusan risiko? Terdapat pelbagai teknik, antaranya ialah HIRARC atau HIRARC. HIRARC, apa tu atau DAD? HIRARC adalah akronim untuk beberapa perkataan Inggeris, iaitu
HI Hazard Identification atau pengenalpastian hazard, RA Risk Assessment atau penaksiran risiko, dan RC pula Risk Control atau kawalan risiko. Di dalam piawaian tertentu, ia juga dikenali sebagai HIRADC iaitu HI Hazard Identification atau pengenalpastian hazard, RA Risk Assessment atau penaksiran risiko, dan DC pula Determine Control atau menentukan kawalan. Ringkasan. Secara ringkasnya, hazard adalah suatu punca atau keadaan yang berpotensi mengakibatkan berlakunya kejadian tidak diingini dan membawa kesan mudarat. Bahaya adalah pendedahan relatif kepada hazard. Manakala, risiko pula ialah gabungan tahap kemungkinan sesuatu kejadian tidak diingini berlaku dengan tahap keterukan mudarat atau kerosakan yang disebabkan oleh kejadian tersebut. Lebih kerap atau lebih lama terdedah kepada hazard, lebih berbahaya dan lebih tinggi risiko kejadian tidak diingini berlaku dan lebih tinggi risiko mengalami mudarat. Pengurusan risiko perlu dijalankan dan dilaksanakan secara sistematik dan berterusan di tempat kerja untuk semua proses atau aktiviti kerja bagi melindungi keselamatan dan kesihatan semua pihak yang terjejas. Terima kasih.